Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton setia Wanita hari ini, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ibu bapa, bapa-bapa dan juga semua jiran-jiran tetangga yang mungkin hari ini menyaksikan kami. Hari ini 10 Ogos 2023, anda bertemankan saya Syahira Izzati Yaakob dan juga rakan saya sentiasa ceria, sentiasa cantik, Sugita Chandra. Terima kasih Syira. Syira tadi dalam perjalanan ke Sri Pentas, cuaca agak sejuk, hujan, mendung, hujan rintik-rintik, rasa macam nak tidur balik. Tapi tak, saya bangkit, saya bersemangat untuk bersama dengan anda penonton-penonton sekalian. Dan saya juga sempat cek hari ini 10 Ogos apa istimewa. Hari ini adalah katanya National Lazy Day. Okay, hari boleh kita menggeliat sekejap tak? Rasa malas. Tapi tak, kita tak nak terus malas, kita nak rasa bersemangat, bermotivasi untuk teruskan hari kita sebab jam menunjukkan hanya pukul 12 tengah hari. Lama lagi sebelum hari kita berakhir. Betul tu Sugi, hari ini Khamis, esok dah Jumaat. Tak apa Sugi, esok dah Jumaat dan juga kita dah nak pun masuk ke hujung minggu dan saya kira mesti ramai dalam kalangan penonton hari ini yang hujung minggu mereka telah pun dah ada aktiviti-aktiviti dan juga perancangan-perancangan dan mungkin ada juga nak buat food hunting. Ramai kan kalau hujung minggu je keluar food hunting bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan, ataupun ada yang keluar food hunting berseorangan sebab inginkan keadaan yang tenteram, tenang. Ada, saya lah orang itu. Dan sekarang ni Syira, banyak kafe-kafe, restoran yang cukup unik kan. Pelbagai hiasan, estetik dan sebagainya. Banyak influencer yang sukalah menerokai restoran-restoran dan kafe-kafe ini. Dan rakan wartawan kami, Syifa pun sempat ke suatu restoran di Negeri Sembilan. Oh, best tu. Ya, yang makanannya dimasak menggunakan dapur kayu. Rasanya lagi sedap kot bila masak macam tu. Jom kita tengok TikTok yang telah pun disediakan. Kita ke Negeri Sembilan. Ingin memanfaatkan tanah yang terbiar di belakang rumahnya serta tidak mahu cara masakan secara tradisional, lapuk Dik Zaman, Zamira Shahabuddin lahir dengan idea untuk membuka sebuah kedai makan yang berkonsepkan cara masak menggunakan kayu api. Mula beroperasi pada Disember 2022, Zamira Dapur Kayu yang terletak di Pedas Negeri Sembilan ini menyediakan hidangan lauk pauk kampung yang dimasak sendiri setiap hari. Dapatnya idea untuk nak dapatkan dapur kayu ni, saya dulu stewardess Air Force One yang bawa Agong, yang bawa Perdana Menteri. Setelah habis tamat perkhidmatan saya, jadinya macam balik ke kampung tu tak tahu nak buat apa. Then timbulnya idea sebab bapa saya ataupun keluarga saya memang suka masak menggunakan dapur kayu. Sehari sekali mesti nak masak dapur kayu. Jadinya dari situ saya rasa sayang sekiranya masak menggunakan dapur kayu ni dah memang sedap. Sekiranya ditinggalkan, dibiarkan anak-anak muda ke depan, dia tak akan rasa dah nikmat keseronokan masak menggunakan dapur kayu. Dan dia tak akan rasa uniknya rasa masakan menggunakan dapur kayu tu. Sangat-sangat berbeza. Sebab dia aroma satu dan kesedapan kita menggunakan kayu kayan tu, okey, baunya naik dan masakan tu akan menjadi lebih tahan, tak mudah untuk basi dan ianya orang kata boleh tahan lama. Menurut Zamira, antara menu yang popular di sini adalah rendang daging. Istimewanya kerana resepi ini adalah resepi turun-temurun dari neneknya. Antara menu yang sangat-sangat digilai ramai antaranya kita punya rendang daging rompah nan tiga boleh. Sebab apa? Rendang daging rompah nan tiga boleh ini dihasilkan daripada rempah ratus nenek moyang saya sendiri. Dan kami hasilkan rempah, kita sangai, kita kisar, kita adunkan rempah itu mengikut sukatan yang tertentu dan rendang-rendang yang dimasak semuanya menggunakan rempah nan tiga belah dan kebanyakannya kita punya lauk pauk di sini semuanya menggunakan rempah nan tiga belah, tak ada bahan perisa. Selain pelbagai menu yang enak, pengunjung juga turut dihidangkan dengan panorama desa yang indah seakan-akan berada di kampung halaman. Oh, dapur kayu ni sebab dia punya aroma tu, bau dia wangi, apa dia dengan daging salai, lepas tu dia masak dengan dapur kayu, bertambah lagi dia punya nikmat dia itulah. Suasana pun macam mengimbau lah dengan ada sungai kan belakang sini, jadi seronok lah, tenang kan. Paling suka apa, gulai apa tu? Gulai cili apa?
Siput sedut. Siput sedut. Daging salai. Ini apa dia panggil ni? Rendang. Rendang. Dah habis dah ni. Keunikan makan di sini ialah rempah nan 3 boleh yang ada dalam rendang. Memang rempah tu sangat unik. Sebab orang Minang je pandai buat. Orang lain tak pandai. Kedai makan dengan konsep terbuka ini pastinya menjanjikan pengalaman berbeza pada pelanggan yang datang. Menjamu selera hidangan masakan Melayu asli lebih mengasyikkan ditemani deruan air sungai yang menenangkan, pastinya membuat pengunjung lebih berselera menikmati juadah di sini. Itu dia perkongsian nak makan mana hari ini, dan saya rasa tempat tu Syira nampak sangat-sangat nyaman, tenang. Mesti udara di sekeliling pun sangat-sangat segar kan. Dan memang serba boleh lah Puan Zamirah yang tadi kan kita lihat daripada perkongsian beliau tadi. Jadi orang Nogori, sila hadirkan diri anda. Kalau pernah cuba boleh share lah komen-komen di Facebook WHI. Betul tu Sugi, saya rasa saya dapat bau aroma daripada dapur tu, dan juga masakan Negeri Sembilan ni kita tahu semuanya pedas-pedas kan. Makan dengan peluh dengan suasana macam tu. Tip top. Okey, baik. Kita nak ke topik kita pada hari ini, di mana seperti yang saya dan Fahrin dah war-warkan semalam, topik kita adalah berkaitan dengan buli. Syira, buli ni adalah satu situasi ataupun kejadian yang berlaku di mana-mana sahaja. Di tempat kerja antara majikan dan pekerja, pekerja dan pekerja. Kadang-kadang dekat rumah pun ada kes-kes buli antara adik-beradik, ibu dan ayah dan sebagainya. Itu kejadian yang mungkin tidak selalunya berlaku. Tetapi kejadian buli yang sering kali berlaku dan kita dengar adalah di sekolah. Di sekolah, betul tu. Baik di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, dan ada juga berlaku di Institut Pengajian Tinggi. Dan saya kira kes buli ini juga memang dari dulu lagi berlaku, tapi bagaimana untuk kita hentikan. Dan juga kes buli ini juga kata orang baik dari segi fizikalnya, mungkin melibatkan kecederaan, pukul dan sebagainya, dan juga boleh juga jadi buli secara mental. Mungkin pelajar itu dipulaukan, mungkin pelajar itu diejek dan sebagainya. Yang saya kira semuanya mendatangkan kesan kepada pelajar itu trauma sendiri. itu dibawa-bawa sehingga dewasa. Dan sekarang ni lebih mencabar dengan setiap budak ada handphone ataupun laptop. Jadi buli cyber juga berlaku, dan kami nak mengajak anda untuk mengupas topik ini, bagaimana boleh kita hentikan buli di sekolah. Jadi teruskan bersama kami. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Sebagaimana yang kami wawarkan di awal rancangan tadi, hari ini kita nak bincangkan mengenai kes hentikan buli, dan bersama kami di studio mungkin Sugi nak perkenalkan. Ya, betul. Di sebelah Syira adalah Dr. Nur Rashikin Ibrahim selaku pakar perunding perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Thank you Wanita Hari Ini. Okey, dan di sebelah doktor adalah Tuan Haji Azman Haji Adnan selaku pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Sihat Tuan? Sihat, alhamdulillah. Okey, kedua nampak ceria walaupun cuaca agak mendung. Di luar. Tak mengantuk apa? Tak. So okey. Okey, baik Sugi, sebelum kata orang, sebelum kita kickstart dengan kita punya perbincangan untuk hari ini, kita nak saksikan dahulu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kita. Jom kita tengok. Mungkin ada segelintir daripada kita pernah mengalami trauma yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidup. Traumanya apabila terjadi sesuatu perkara yang memberi kesan mendalam dalam diri mereka. Kes buli di sekolah umpamanya adalah antara perkara yang meninggalkan trauma di kalangan remaja, apatah lagi apabila kes buli berkenaan melibatkan kecederaan fizikal remaja tersebut. Ini pastinya sedikit sebanyak mengganggu emosi yang berpanjangan. Baru-baru ini itulah satu kes yang menyedihkan telah terjadi di Melaka, di mana seorang abang didapati bersalah kerana telah mencekik adik kandungnya sehingga maut, dan kabarnya si pelaku berbuat demikian adalah disebabkan mengalami masalah mental akibat selalu dibuli oleh pelajar senior di sekolah sejak tahun lalu. Selain itu, pada Mei 2003, satu kejadian melibatkan kekerasan dan kecederaan fizikal melibatkan 7 pelajar sebuah sekolah di Lembah Kelang telah berlaku yang dikatakan berpunca kerana salah faham. Pelbagai kempen dan teguran serta inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, kementerian
ibu bapa mahupun masyarakat secara umumnya. Namun kes buli sukar dibendung. Persoalannya, sampai bila perkara ini harus berterusan? Tidak cukupkah hukuman yang dijatuhkan? Dan bagaimanakah kita harus mendidik generasi akan datang tentang bahaya buli ini? Baik, itu dia tadi laporan mengenai kes buli ini yang disediakan oleh rakan wartawan kita. Dan sebenarnya Sugi, kalau kita bercakap mengenai kes buli ini, ia bukanlah kali pertama berlaku. Betul. Dan juga ia sebenarnya dipaparkan di dada-dada akhbar. Kita dapat baca di dada-dada akhbar Saban tahun, Saban hari dan sebagainya. Dan kalau boleh saya mulakan perbincangan kita tengah hari ini bersama dengan Tuan Haji terlebih dahulu. Isu buli bukan isu baru dan kita baca di dada-dada akhbar, seringkali mendapat perhatian daripada rakan-rakan media dan masyarakat kini juga lebih cakna mengenai perkara ini. Apa yang boleh Tuan katakan mengenai perkara ini? Okey, terima kasih. Pertamanya kita lihat bahawa isu buli ini adalah isu yang berlaku sejak sekian lama dan ianya mendapat liputan meluaslah yang melibatkan kecaknaan masyarakat terhadap isu buli sebab kesannya sangat besar kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak yang berada di sekolah. Dan dalam konteks ini sebenarnya KPM memandang serius tentang isu atau kejadian yang melibatkan buli ini. Cuma di peringkat kementerian kita telah melaksanakan banyak perkara inisiatif untuk memastikan bahawa kejadian buli ini dapat dibendung, dapat dikurangkan dan seterusnya dapat atasi dengan sebaik-baiknya lah. Walau bagaimanapun, kita harus lihat bahawa ada banyak faktor yang menyebabkan berlakunya insiden buli ini. Baik. Yang melibatkan anak-anak kita. Ianya boleh berlaku disebabkan background keluarga, pengaruh daripada media sosial dan pelbagai lagi. So untuk itu, bagi memastikan perkara ini dapat kita bendung, maka ianya bukan menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan sahaja. Ianya perlu melibatkan kecaknaan daripada seluruh masyarakat kita. Kalau kita laksanakan ini bersama-sama, khususnya bermula daripada rumah, kita perkukuhkan di peringkat sekolah, insya-Allah kejadian buli ini akan dapat kita bendunglah. Dan kalau kita lihat pada masa ini, selain daripada banyak faktor ini, kejadian buli ini juga berlaku dalam pelbagai cara. Antaranya boleh melalui peras ugut, memulau antara kawan, kejadian-kejadian fizikal yang melibatkan sentuhan badan secara lisan, bukan lisan, dan yang terbaru ialah berkaitan dengan cyberbully. Ini yang menjadi banyak perbualan dalam kalangan masyarakat. So untuk itu kita harus memastikan bahawa seperti mana pepatah kita lah, kalau kita nak mencabut sesuatu itu haruslah daripada akar-akarnya. Tapi kalau kita nak mencabut daripada akarnya, memerlukan penglibatan daripada semua pihak. Tanggungjawab bersamalah. Ya, dan saya di peringkat kementerian kita melihat ada banyak sumbangan dilakukan oleh masyarakat dalam menangani isu-isu berkaitan dengan buli ini. Bukan saja dalam kalangan ibu bapa, komuniti, malah agensi-agensi kerajaan seperti pihak polis dan sebagainya lah. So ini perlu kita teruskanlah dari masa ke masa. Baik. Dan saya mungkin nak tanya kepada Dr. N ya, Dr. N. Seperti mana yang kita tahu dan juga seperti mana yang kita dengarkan dalam laporan tadi, trauma daripada kejadian buli ini berpanjangan bagi si mangsa itu dan seperti mana yang Tuan Haji kongsikan juga, sekarang ini pelbagai cara seseorang itu boleh dibuli. Tapi persoalannya daripada sudut psikologi, Dr. N, apakah sebenarnya itu buli? Satu, keduanya, apakah kesan terhadap mangsa dan si pembuli itu? Alright, thank you. So bila kita cakap pasal bully kan, first of all kita go back to actual definition. What is bully itself? Bully ini merupakan tingkah laku yang agresif yang berulang-ulang ke atas seorang individu lain, sama ada dari segi fizikal, dari segi mental ataupun dari segi emosi. So bila kita bercakap macam tadi, Tuan Haji dah huraikan apa types of bully kan. Jadi bully menyebabkan it's the perceive. Kadang-kadang ada separuh orang, bila orang tu letak, contohlah very simple, letak kaki dekat dalam kelas, orang terjatuh, sandung. Pada dia bukan bully. Tetapi pada orang yang dibuli tu, dia menjadi malu. Jadi that is where
kesan psikologi selalunya dia mendatangkan memori buruk. Buruk contohnya kalau kita ingat dulu-dulu, if I'm not mistaken lah, ramai orang kata selalu kadang-kadang bila kita berkawan ada yang mengatakan jangan kawan dengan orang tu, jangan kawan dengan ni. Adakah itu terminologi bully? Tapi mungkin sekarang because kita lebih cakna mengarah orang untuk membuat sesuatu yang orang tidak persep sebagai sesuatu yang selesa. That is also considered satu perkara yang mungkin boleh mendatangkan trauma ataupun memori yang buruk kepada seorang. Jadi kalau dari segi kesan psychosocial, I would say kan, kepada bangsa bully itu, it can cause an emotional impact. Dia satu dari segi gangguan dari segi perasaan emosi, gangguan dari segi kesihatan mental. So berbalik kepada dia akan rasa stres apabila nak pergi sekolah. That is the impact. Dan dia akan menunjukkan tanda-tanda itu apabila dia sampai kepada satu tahap yang mungkin tidak boleh kita selesaikan. Contohnya kan, take for example, katakan untuk mangsa yang dibuli, mereka akan menunjukkan tanda-tanda, contohnya enggan nak pergi ke sekolah, mengelak bila berjalan lalu dalam laluan tu, bila dia nampak sepasukan mengelak, kita tak nak, because sometimes for teenage especially, teenage ni adalah daripada umur 10 tahun sampai 19 tahun, remaja, jadi masih dalam peringkat persekolahan. Jadi di sini bila dia tanda-tandanya antaranya dia juga berasa tertekan, stres, lepas tu feeling isolated. Ini tanda-tanda awal bila kita nampak seorang budak tu yang asalnya ceria, lepas tu tiba-tiba berubah tingkah laku, mungkin menjadi baran, contohlah menjadi pemarah mungkin ya. Lepas tu kita masukkan dia dalam golongan disiplin. Sedangkan apa yang kita tidak tahu, mungkin dia mengalami impak emosi daripada segi dibuli. Dan the other ones adalah for example contohnya tabiat berubah, tabiat makan, tabiat tidur, dan sampai kepada satu ketika mungkin impak dia berasa bahawa if I cannot fit in, so might as well I may not be in this world anymore. That impact. So saya tak jawab bagi pembuli lagi tu. Pembuli, well, I suppose pembuli adalah mungkin ada juga macam perasaan di mana mereka berasa how do I say guilty. Guilty. Tapi impact dia semasa kejadian buli itu lebih berlaku kepada bangsa. Baik. Dan saya kira juga 15 Disember tahun lalu juga konsep karamah insaniah telah pun diperkenalkan. Bagaimana konsep ini dapat membantu dalam kita membendung gejala buli di sekolah? Ya, betul. Saya nak utarakan satu lagi peribahasa kita. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi elemen nilai yang ada pada anak-anak kita mesti bermula seawal mereka berada di sekolah. Jadi kalau nilai baik itu sudah ada di rumah, bila mereka masuk ke alam persekolahan, kita hanya perlu memperkukuhkan saja. Dan ini bertepatan dengan apa yang YB Menteri Pendidikan sebut, iaitu berkaitan dengan karamah insaniah. Bila kita sebut karamah insaniah ni, maksudnya ialah kita nak pastikan bahawa kita di KPM ini, dalam apa juga perkara yang kita laksanakan, kita memberikan penekanan kepada karamah insaniah yang penekanannya adalah berdasarkan kepada adab, akhlak dan integriti. Inilah nilai-nilai murni yang perlu ada, perlu kita semai, kita doktrinkan, kita budayakan kepada anak-anak kita. Dan ini sebenarnya adalah selari dengan rukun negara kita, falsafah pendidikan kebangsaan kita. Dan kita di Kementerian Pendidikan dalam apa juga bidang, sama ada kurikulum, co-kurikulum dan sebagainya, kita akan laksanakan berdasarkan kepada penekanan ini. Dan ini juga adalah selari dengan hasrat kita di Kementerian Pendidikan untuk melahirkan apa yang kita sebut sebagai anak ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Nak cerdikkan anak kita ini kena bermula dengan baik dulu. Baik dari segi apa? Adabnya, akhlaknya, ada integritinya dan sebagainya lah. So inilah yang perlu kita tekankan dan ianya relevan sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, kerana falsafah pendidikan kebangsaan kita, spiritnya ialah kita nak bangunkan potensi anak kita secara holistik, dari segi jasmaninya, emosinya, rohani dan intelektualnya. So kita akan teruskan karamah insaniah ni supaya akhirnya itulah hasrat negara kita kepada anak-anak didik kita pada masa akan datang. Untuk melahirkan anak yang ABC, anak yang baik, lebih cerdik. Baik, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Dr. Ann dan juga Tuan Haji, tapi sebelum itu kita dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini.
pada pandangan saya aspek buli dekat sekolah ni memang perlu perlu dibendung lah, okey, kepada especially budak-budak yang sentiasa menjadi mangsa buli ni. Mereka perlu mengambil tindakan. Mereka kena tegas kepada pembuli itu dan mereka kena bagi tahu pada guru, dan di rumah kena bagi tahu pada pihak ibu bapa supaya perkara isu buli ini tidak berterusan jadi teruk. Itu yang lebih baiklah supaya kita bantras pada peringkat lebih awal. Masalah ni tengok dia macam bermusim. Saya tengok sekarang ni meningkat balik lah. Dia meningkat dari semasa ke semasa kan. Kes buli apa yang saya tengok ni banyak berlaku di asrama-asrama lah. Di sekolah tu mungkin kurang lah. Kita kena pantau anak, tanya dari semasa ke semasa dan pastikan sekolah yang kita nak masukkan anak tu jauh daripada kes buli lah. Tengok kes by kes lah. Buli tu sebab apa ke, suka buli kan, semua tu dia tak boleh kena diambil berat lah oleh bahagian pendidikan kan. Okey, kalau pada pandangan saya masalah buli buat masa sekarang ni kadang-kadang tu agak membimbangkan lah, terutama sekali untuk kawasan-kawasan sekolah yang kata berpendudukan agak padat. Tapi yalah, kita nak salahkan kepada budak-budak tu sendiri pun susah sebab sekarang ni banyak pengaruh luar macam pengaruh media, social media semua tu kan. Selain daripada kalau macam kita dulu mungkin pengaruh TV macam tu je kan. Aha, betul. Kes buli adalah sesuatu yang sangat membimbangkan. Jadi saya nak tanya Tuan Haji, seperti mana yang dikongsikan tadi. Ini adalah tanggungjawab bersama. Jadi sekiranya ada kes buli yang berlaku, apa yang boleh masyarakat lakukan, Tuan Haji? Ya, ini menarik dan kita memerlukan kerjasama daripada masyarakat. Bila kita sebut kerjasama masyarakat, maksudnya ialah bila berlaku insiden berkaitan dengan buli, maka perlu ada laporan, perlu ada maklumat dan perlu ada aduan. So, untuk itu, maka saya perlu menyebutkan bahawa dalam konteks KPM, kita ada platform khususlah untuk seluruh masyarakat, sama ada ianya berlaku dalam sekolah atau di luar sekolah, untuk menyalurkan semua maklumat yang berkaitan dengan buli. Kita dah wujudkan apa yang kita sebut sebagai portal aduan buli. Ianya boleh dilayari di www.moi.gov.my/aduan buli. Dan antara saluran yang ada dalam portal buli ini, pertama sekali ialah kita ada sistem pengurusan aduan awam atau ringkasnya SISPA. So sesiapa saja boleh masuk ke SISPA dan buatlah aduan berkaitan dengan buli untuk kita ambil tindakan. Yang keduanya, kita juga ada talian khas melalui panggilan telefon di talian 0388849325 ataupun WhatsApp di talian 0148009325. Juga boleh disalurkan di situ, selain daripada email yang kita sediakan, iaitu adubuli@moi.gov.my. Jadi kami di kementerian mengesyorkan apa juga aduan berkaitan dengan buli ini perlulah disalurkan mengikut saluran yang betul supaya kita dapat menangani dan membantu isu-isu berkaitan dengan buli ini mengikut prosedur yang betul. Seperti juga yang tertera, infonya tertera di kaca skrin sekarang ini. Boleh tangkap gambar di situ. Okey, baik, dan kita sedia maklum bahawa buli ini juga mendatangkan kesan dan juga trauma kepada mangsa buli sendiri. Bagaimana kita dapat membantu mereka untuk kembali bangkit, Doktor? Okey. First of all, saya rasa untuk nak bantu mangsa yang dibuli ni, kita kena ada sokongan. Maksudnya sokongan tu datang daripada ibu bapa atau penjaga. Jadi sekiranya kalau misalnya kita tahu bahawa anak kita itu dibuli, kita kena cuba wujudkan conversation. Macam mana kita nak tahu bagaimana nak membantu. So dan saya rasa kita kena bincang dengan pihak sekolah lah. Kita tak boleh berdiam diri hanya macam dan mengambil keputusan terus pergi menyerang si pembuli. That is not right. So jadi bincang dulu dengan anak-anak, tanya. Kalau misalnya selalunya anak-anak dia tak nak beritahu. Kalau dia merasa tak selesa pun kadang-kadang dia tak nak beritahu, dia nak solve masalah sendiri sometimes ya. Tetapi kita mungkin boleh start creating the conversation, tanya anak-anak siapa kawan mereka, berikan sokongan pada mereka. Lepas tu nyatakan bahawa sekiranya ada pernah dengar pasal kes buli kat sekolah, jadi kita create that conversation to start off kalau kita tahu. Dan saya rasa di pihak sekolah juga bila contohnya
buat satu engagement dengan guru, antara ibu bapa dan guru untuk mengetahui bahawa sekiranya anak itu ada masalah, di mana guru yang boleh. Selalunya memang kita ada guru kaunseling, tapi guru kaunseling kita tidak ramai di sekolah. Ya. Jadi mungkin guru-guru yang lebih rapat yang boleh membantu anak-anak itu. Ada kemahiran untuk menolong. Saya nak in the short time saya nak juga announce bahawa kita di Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan kita telah bekerjasama dengan amat erat semenjak saya rasa as early as 2005, tapi masa 2011 kita ada satu program yang kita panggil program Minda Sihat Sekolah. Dan program ini memang melihat kepada sahasiah murid, termasuk aspek kesihatan mental, dan I think kalau misalnya ada kes-kes buli yang juga melibatkan disiplin juga boleh dikaitkan. Maksudnya di sini untuk memastikan bahawa sekolah itu sendiri menjadi satu tempat untuk menjandakan anak-anak yang dalam short saya rasa kindness, very kind. So kalau ada masalah saya nak wawarkan juga kita di Kementerian Kesihatan kita ada talian krisis kesihatan mental. So sesiapa sahaja, tak kiralah mangsa buli ke ataupun mereka itu adalah orang yang merasa mungkin mereka pernah membuli orang, kalau mereka ada masalah emosi they can call 15555 yang dikendalikan oleh Pegawai Psikologi Kaunseling KKM, beroperasi from 8 until 12 midnight every day. Baik. Dan mungkin juga Tuan Haji boleh ulas lebih lanjut berkaitan dengan fungsi dan program-program dalam unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Ya, ini menarik. Sebenarnya kena saya sebutkan bahawa KPM dan KKM ni dia dua beradik. KKM adalah rakan strategik kepada KPM sejak sekian lama. Baik, berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Tadi disebut oleh doktor, di semua sekolah ada guru bimbingan dan kaunseling. Jadi fungsi sebenar guru bimbingan dan kaunseling ni adalah untuk membantu kecemerlangan anak-anak kita dalam semua aspek, termasuk juga yang berkaitan dengan nilai, sahsiah, kepimpinan, akademik, kerjaya dan sebagainya lah. So ada banyak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling ini. Dan ianya bukan saja melibatkan konsultasi kepada anak-anak kita, tapi program-program sokongan kepada anak-anak kita dalam semua aspek. Yang mana tujuannya adalah untuk develop anak-anak kita. Dan di sekolah juga, selain daripada guru bimbingan kaunseling, kita ada juga pembimbing rakan sebaya. So kemahiran menolong ini kita dedahkan kepada anak-anak kita supaya konsep peer group ini dapat kita optimumkan fungsinya. Kerana anak-anak kita ni kalau dia ada masalah, dia lebih suka pergi kepada kawan. Jadi PRS atau pembimbing rakan sebaya ni adalah satu mekanisme yang bagi saya amat baguslah. So banyak sebenarnya program yang kita laksanakan, bukan saja sasarannya ialah anak-anak kita, tetapi juga ibu bapa murid kita. Kita ada buat macam-macam program yang berkaitan dengan literasi, literasi yang berkaitan dengan disiplin, parenting dan sebagainya. Kita membantulah. Baik Tuan Haji, di sekolah kita belajar pendidikan moral, kita belajar pendidikan agama, semuanya kata orang yang memupuk nilai-nilai murni, tapi kenapa sehingga hari ini masih ada lagi kes buli berlaku? Di mana silapnya tu? Kita harus ingat bahawa ilmu ini akan diperoleh semua orang dalam apa juga keadaan dan cara. Tetapi ilmu ini kalau tidak diamalkan, maka akan berlakulah perkara-perkara termasuklah buli. Jadi bagi sekolah-sekolah yang memang pendekatan kita lebih kepada keagamaan dan sebagainya, yang penting kita akan fokuskan bagaimana ilmu yang diperoleh itu dapat diamalkan supaya kita dapat hindarkanlah. So ini pendekatan KPM dari masa ke semasa kita akan tambah baik untuk pastikan bahawa kejadian dan juga isu buli ini tidak akan berterusanlah. Tapi kalau saya boleh tanya sedikit lagi Tuan Haji, kenapa kita fokus kepada kes buli di sekolah agama walaupun sudah ada pendekatan itu masih lagi berlaku? Sebenarnya dia tak banyak pun di sekolah agama ni. Sebenarnya kita ada lebih 10,000 buah sekolah. Daripada Perlis sampai ke Sabah. Kita menyantuni 5 juta anak-anak kita di seluruh negara. Kita ada 400 lebih ribu guru-guru kita. So sebenarnya isu yang berkaitan dengan buli ini jumlahnya tak banyak. Kalau kita bandingkan kejadian isu buli dengan jumlah 5 juta itu di 0.005% saja. Kan? Tetapi oleh kerana isu ini mendapat liputan dan ianya sangat penting kerana kesannya kepada anak-anak kita, dia dah jadi satu perkara yang dia macam disensasikan juga. Besarlah. Tapi tak apa. Kita sentiasa akan pastikan bahawa kita boleh bendung
isu dan juga gejala buli ini. Baik, tapi sebenarnya adalah normal untuk setiap ibu bapa rasa risau je lah kan. Kebimbangan tu ada kan? Betul. Maybe media pun boleh membantu because media plays a very important role kan untuk memberi fakta yang tepat tentang buli. Jadi macam contohnya even pembuli tu siapa yang mereka digalakkan untuk menerima bantuan. They are not being orang kata jangan kita terus macam menghukum tanpa kita mengetahui apa yang berlaku. Tetapi yes, hukuman itu kita serah kepada pihak pentadbiran dan sebagainya. Tetapi in a long term kita perlu proses pemulihan. Jadi punitive saya rasa recovery is much more important. Punitive yes, tetapi kita kena seimbangkan. Yang paling penting bagi kami ialah fungsi kita ialah mendidik dan mencegah. Itu yang paling penting. Baik, jadi sama-sama kita hentikan buli. Kita mampu lakukannya secara yang lebih bijak lah. Okey, baik. Syirah, sampai di sini saja masa yang kita ada, Dr. Ann dan juga Tuan Haji Azman. Terima kasih atas perkongsian yang dikongsikan dan harapnya kita boleh wujudkan keadaan yang lebih sihat, kondusif untuk para pelajar di negara kita Malaysia. Betul tu. Dan laporkan kes buli sekiranya kita tahu. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap lagi kita nak belajar buat manisan. Wow, kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami dan saya ada satu lagu saya nak nyanyikan untuk Syirah dan penonton. Awak pasti tahu lagu ni. Doraemon. Mesti pelik kan kenapalah dia tiba-tiba nyanyi lagu Doraemon sebab kami bawakan anda bukan poket ajaib Doraemon tetapi menu manisan poket Doraemon. Bersama dengan Puan Farah Hanim Rosli. Assalamualaikum. Selari dengan temanya warna Doraemon. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Datang dari Bahang. Terima kasih. Jauh datangnya tu. Okey, nak tanyalah poket Doraemon awak ada tak kat sini? Tak ada, tapi kat depan ada. Okey, apakah itu menu manisan poket Doraemon? Puan Farah. Poket Doraemon ni adalah sejenis dia macam kek ataupun lebih dikenali macam lebih kepada pancake lah macam tu. So dia lembut, dia kek yang jenis yang lembut. Okey, baik. Kalau poket Doraemon tu kita tahu kita bawa keluar je tangga. Kita bawa keluar je kita dah di masa hadapan. Kalau macam ni pula kita bawa keluar je apa? Inti ada inti dia, lepas tu dia ada topping-topping dia lah. Baik, boleh tunjukkan tak macam mana nak buat dan apa sebenarnya yang base ni kita buat daripada? Base dia kita buat daripada telur, tepung, butter lah. Dia memang macam pancake lah. Tapi dia tebal sikit daripada dia bulat macam ni. Okey. So kita nak bubuh inti je dia. Intinya terdiri daripada custard. Custard. Yang coklat tu saya nampak ada coklat. Ni perisa coklat. Coklat dan ada satu lagi lah pandan kan? Ada pandan. Dia tak kisah kita boleh buat strawberry ke apa semua. Tapi nak tanyalah Farah mana dapat inspirasi? Memang awak peminat penggemar kartun Doraemon ke? Ya ke? Tidak. Dari mana dapat inspirasi dan nama unik ini? Memang saya belajar PJJ. So memang ini resepi dan dia best gila lah dekat kita punya kedai. Okey. Sambil-sambil awak isi tu. Sambil isi ni boleh. Tak sabar nak dalam ni dia punya base kita pegang macam ni. Okey, dalam banyak-banyak inti dan juga isi yang mana satu mendapat permintaan paling tinggi. Cheese lah memang champion. Cheese memang champion. Tak ada awak ada. Baik. Syirah nak cuba mana satu? Cheese ke coklat? Saya nak cuba coklat. Coklat. Apa beza ni yang besar dengan kecil ni? Ni Nutella. Saya nak Nutella lah. Okey. Bukan, dia kena isi dulu. Isi. Jangan gelojoh. Saya isi boleh? Jangan gelojoh. Okey, baik. Dan Farah sendiri memang belajar membuat pastry ni sendiri ke? Tak, saya memang join kelas PJJ. Lepas tu, dalam Facebook je. Lepas tu kita keluarkan produk ni dekat kedai lah. Memang dekat kedai memang kita ada semua ni. Dah berapa lama tu? Lain macam saya dekat dalam dunia. Ini namanya tak terkut. Dalam dunia baking ni dah 9 tahun. Wow, tahniah tahun depan dah nak genap 10 tahun. Daripada sebelum kahwin. Memang rasanya betul. Ini satu terapi ke awak buat hanya sekadar perniagaan sahaja? Saya memang ini terapi saya. Terapi ya? Wow, lain orang lain terapinya. Terapi awak adalah untuk baking. Baking. Saya wajib membaking. Okey, so cuba tu pula. Itu cheese kan? Dalam cantik. Okey. Kiranya awak suruh buat cantik-cantik sebab kawan saya punya tak cantik. Janganlah cantik terasa saya tahu. Okey, macam ni. Baik, Puan Farah, dekat depan saya ni saya nampak bukan ada poket Doraemon je, tapi macam-macam. Mungkin boleh Puan Farah ceritakan kepada kami manisan-manisan di depan ni. Okey, ni yang kat atas ni kita ada Hokkaido. Okey. Kita ada coklat mousse.
kita ada best seller kat kedai kita, cheese tart. Okey, baik. Kita ada cream puff. Okey. So ini cream horn lah. Kulit. Cream horn. So dia macam seafood. So inti dia lebih kurang. Okey, ni cantik tak? Cantik. Boleh lah. Okey, jadi terus dah cantik tu terus Dah makan tu. Syirah tak siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak siap lagi. Lah, tak ada kerja lagi dah nak makan. Okay, ni kita ada donut brownies. So daripada brownies kita olah dia menjadi donut. Sedap lah. Sedap. Dia punya base lembut. Lepas tu cream cheese dia tak manis sangat. Masin-masin sekali. And then ada masin daripada cheese kat atas tu kan. Lepas tu ni kita ada strudel. Ni pocket Doraemon lah. Kita banyak flavor sebenarnya tapi kita tak cukup masa kita bawa yang mana hot je lah. Tadi Farah cakap tak boleh diet hari ni kan? Tak boleh diet. Jangan diet. Kita makan. Macam mana nak cuba? Kejap lagi saya cuba ini pula. Macam Puan Farah sendiri selalunya untuk permintaan high tea ke, birthday party ke memang ambil ke macam mana? Kita memang ambil untuk majlis perkahwinan ke yang nak table dessert tu kita ambil semua. Okey, tapi kan Farah, kita dah tahu base dia diperbuat daripada benda asas, tepung, gula, butter. Lepas tu kita bake lah kan. Okey, tapi sekarang ni nak tahu dalam cream cheese ni dengan coklat tu apa antara bahan yang digunakan? Dia kita pakai whipping cream. Okey. Dia ada bahan dia lah, instant custard semua tu. So macam ini kita akan letak dia serbuk koko. Sebenarnya coklat-coklat lah. Okey, tapi biasanya bila nak buat baking ni kena cuba. Lepas tu kalau dah salah kita cuba lagi. Dia trial and error kan. Dia kiranya macam eksperimen lah juga. Okey, di sebelah sini pula ada pelbagai jenis tart. Ada tart saya suka yang atas tu. Tadi fruit tart. Nak makan sekarang? Nak makan sekarang. Boleh awak pasal tu kepada saya? Boleh. Daripada pocket ajaib. Banyak kan? Okey, ada apa lagi? So bawah dia. Bawah tu egg tart betul? Egg tart. Bawah ni egg tart. Lepas tu ni baby burn cheesecake. Oh, baby burn cheesecake. Saya tak buat yang besar lah, saya buat baby je. Okey. Yang ini kalau siapa yang nak diet dan tak nak diet boleh makan sebab dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Jadi tak adalah rasa sebesar lah sangat. Okey, menarik. Sedapnya. Dia tak terlalu manis. Dia tak terlalu manis. Okey. Buah boleh pilih ke kalau kita nak buah apa-apa? Boleh, tapi biasa kita akan letak strawberry dengan blueberry ada cantik sikit. Okey. Baik, dan Farah mungkin boleh kongsikan IG atau Facebooknya kalau ada. Oh, kalau nak order kita boleh tengok kat Facebook saya, Facebook Farah Hanim Rosli. So betul boleh walk in dekat kedai saya sendirilah dekat Bandar Bentong. Bandar Bentong. Okey, kalau ingat Bentong saya ingat Halia. Tapi sekarang kalau ingat Bentong saya ingat dessert saya. Ya, Farah Hanim. Baik, terima kasih Farah atas perkongsian hari ini. Saya rasa macam nak sambung, nak cuba tu. Anda berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini di WHI. Okey. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami Syirah. Pastry dah ada, teh je tak ada. Jadi saya rasa saya nak order teh lah. Kalau macam tu awak order teh, untuk saya teh kurang manis. Sementara kita nak tengok dulu apa aktiviti yang boleh kita buat ataupun kita kata orang santai-santai bersama keluarga hujung minggu ini. Okey, kita saksikan Syifa, teh satu? Dua. Kurang manis ya?
baik. Idea untuk hujung minggu dah ada. Tadi kita order teh. Mana teh tak sampai-sampai? Dia baru pergi beli serbuk teh. Tak sampai-sampai lagi. Lama lagi nak tunggu. Tapi sebelum tu, sementara kita tunggu teh ni, saya nak kongsikan kepada anda. Terjalinlah cinta di antara dua bandar Gopeng dan juga Pulau Pinang. Namun halangan hadir ketika perdebatan mengenai durian yang telah menyimpan rahsia selama 18 tahun. Wow. Saksikan drama romantik Pinang Durian yang dibawakan khas oleh Tonton bermula 9 Ogos 2023. Yang dilakonkan oleh Tiz Zakia, Kai Bahar, Farouk Hussein dan Usop Wilcha. Langgan tonton sekarang dengan harga serendah RM9.90 sahaja atau muat turun aplikasi Tonton di Google Play atau App Store atau layari www.tonton.com.my. Semua favourite anda di sana. Jom kita saksikan promo Pinang Durian. Pilih durian, nak tahu durian tu sedap tidak? Tengok, kalau ada ulat memang sedap. Aku satu date pun aku tak mau bayar. Nak, aku kata balik. Balik! Musim durian ni bukannya tak ada bulan dah. Atai duit minyak pun tak lepas, Pok. Cik nak kerja kat KL. Aku nak kenalkan dengan staf baru kita. Inilah belagu aku kat bawah tadi. Bapak bubuh nama kamu ikan supaya kamu jadi rebutan, jadi pilihan. Baik bapak bubuh nama kaca. Saya tak makan durian. Putus saja. Pasal setiap kali aku makan durian, aku teringat dekat Mak Hang. Cik Giok ni dalam kampung ni adalah penganjur rombongan. Durian nampak menghiburkanlah Syira, kisah di sebalik sebiji durian. Jadi jangan lupa tonton Pinang Durian yang sudah bermula sejak semalam. Okey, Syira, banyak komen yang dikongsikan di Facebook. Mungkin ada yang Syira nak bacakan? Boleh, saya bacakan daripada Mazia J. Katanya selalu kejadian buli ini terjadi kerana pengaruh kawan-kawan. Attitude seseorang itu pengaruh selalunya punca utama, dan seterusnya pula daripada Mia Mustafa. Katanya sebab tu kena ambil serius bila anak-anak mengadu apa-apa. Kena take note lagi-lagi bila dia kerap komplain apa-apa. Kena jumpa guru supaya tindakan segera diambil. Tak payah jumpa guru kelas, kata Mia Mustafa ni. Yang ini daripada Razia Z, kisah benar ya yang pernah berlaku pada anak-anaknya. Katanya, selamat tengah hari wanita hari ini. Selamat tengah hari. Cerita pasal buli ni, saya jadi sakit sangat-sangat sebab anak-anak saya yang jadi mangsa buli. Walaupun sudah 8 tahun berlalu, perasaan trauma itu tetap tak boleh padam. Sampai main di padang bola pun mereka tengok orang bergaduh dah tak pergi bermain dan tak mahu berkawan masa tu usia 8 tahun. Tapi sekarang anak-anak beliau dah 20 tahun dan 15 tahun, memang nampak sangat memilih kalau nak berkawan. Padang bola dekat rumah dah tak pergi, lebih senang habis belajar duduk rumah sahaja. Ini yang dikatakan trauma yang sangat-sangat mendalam dan sukar untuk dipadamkan. Kalau dapat saya kongsikan satu lagi daripada Farhan. Katanya, pada pendapat saya, daripada jadi seorang pembuli, lebih elok jadi hero. Katanya, berhati-hati bila nak pilih orang sebagai kawan. Tidak semua orang sesuai untuk dijadikan kawan kita. Walaupun kawan nampak baik, tapi sikap sebenarnya jahat. Suka cakap kasar dan pukul orang. Ini antara kata orang attitude atau perangai yang kita perlu kita hindari. Jadi yang penting, kita sekiranya melihat seseorang itu dibuli, tak kisahlah di sekolah ataupun di mana-mana juga. Ianya bermula daripada rumah sebenarnya, pendapat saya. Jadi kalau ada insiden buli yang anda lihat, anda harus mengambil tindakan yang wajar. Laporkannya sekiranya anda boleh. Kalau tidak boleh, budak-budak ataupun anak-anak sekolah, sila beritahu cikgu ataupun ibu dan ayah, kakak-kakak ke abang-abang kat rumah supaya mereka boleh membantu anda. Yang buruknya buli ni Fiza pula Syira. Yang fizikal kita nampak. Baik, tapi yang mental, buli secara mental kita tak nampak. Dalaman berdarah, tak ada siapa yang tahu. Betul. Baiklah. Wow, sangat deep. Baiklah, kita alhamdulillah selesai untuk hari ini, dan wanita hari ini akan kembali bersiaran esok dengan topiknya hikayat perkahwinan ekonomi rumah tangga. Bercakap tentang kewangan dalam rumah tangga ni saya kira memang penting. Betul sangat. Kadang-kadang kerana kewangan kita boleh bergaduh dan sebagainya. Jadi penting untuk kita tengok episod esok. Jadi jangan lupa 12 tengah hari Jumaat seperti biasa, dan sehingga kita bertemu lagi jaga diri. Bye-bye. Saya rasa sedih. Teh tak sampai lagi. Saya nak buat teh sendiri dah. Bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini.
permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami,